Piramid merujuk kepada sebarang binaan yang memirip suatu bentuk geometri khusus terdiri daripada satu tapak berpenjuru yang sekemuncak membentuk segitiga. Tapak yang paling biasa wujud berbentuk segi empat sama. Bangunan berbentuk piramid telah dibina oleh banyak kebudayaan silam. Yang paling terkemuka di antara bangunan piramid adalah di Mesir kuno, di mana piramid diperbuat daripada batu padu dibina sebagai makam Fir'aun. Piramid Mesir pertama dibina pada zaman kerajaan lama oleh arkitek Imhotep untuk Raja Djoser 2650 tahun sebelum Masihi. Piramid yang paling terkenal ialah di Giza, iaitu piramid besar Khufu, salah satu daripada 7 benda-benda yang paling ajaib di dunia. Piramid ini siap dibina pada tahun 2600 sebelum Masihi, mengambil masa selama 20 tahun, mengandungi 2 juta batu brik yang setiap satunya seberat 1 tan dan tapaknya pula seluas 13 ekar ataupun 5 hektar. Dan tingginya 482 kaki. Piramid Mesir mempunyai permukaan batu kapur yang licin dan sudah tentunya kelihatan hebat ketika ia siap dibina. Pada masa sekarang, kebanyakan kelongsong batu kapur tersebut telah pun diambil sebagai bahan binaan bangunan sekitarnya pada zaman selepasnya, meninggalkan permukaan batu kasar yang kelihatan pada masa sekarang. Di selatan Mesir terdapat juga piramid dibina oleh orang-orang Nubia. Orang-orang Nubia membina lebih banyak piramid berbanding orang-orang Mesir, tetapi ia jauh lebih kecil. Piramid Nubia dibina lebih curam berbanding piramid Mesir dan merupakan tugu untuk raja yang meninggal dan bukannya sebagai makam. Piramid Nubia dibina sehingga 300 tahun sebelum Masihi. Orang-orang Babylon juga membina piramid bertingkat yang dikenali sebagai piramid bertingkat. Sementara piramid yang dibina di Mesopotamia biasanya dikenali sebagai ziggurat. Menara Babel dalam kitab Injil dipercayai merujuk kepada ziggurat orang-orang Babylon. Beberapa peradaban Mesoamerika seperti Maya juga membina binaan berbentuk piramid. Ia biasanya bertingkat dan selalunya digunakan sebagai tempat pengorbanan manusia dan juga haiwan. Terdapat juga monumen silam berbentuk piramid di Amerika Tengah dan sebahagian rantau Asia. Sehingga kini tiada pengkaji dan saintis yang dapat merungkai sebenar-benarnya bagaimana piramid diciptakan. Masih terdapat banyak perkara yang masih menjadi misteri. Mengikut sejarah, piramid terbesar di dunia yang dikenali sebagai The Great Pyramid ataupun Piramid Giza telah dibina pada zaman Fir'aun Khufu pada abad 2550 sebelum Masihi. Piramid kedua pula telah dibina ketika zaman anak Khufu iaitu Fir'aun Khafre sekitar abad 2520 sebelum Masihi. Piramid ketiga pula dibina pada zaman Fir'aun Menkauri ketika abad 2460 sebelum Masihi. Menurut para saintis yang mengkaji, kira-kira 20,000 orang pekerja telah digunakan untuk membina The Great Pyramid. Tempoh masa pembinaannya pula mengambil masa kira-kira 20 tahun. Mari kita lihat beberapa ciri yang ada pada piramid ini sebenarnya, membuktikan kemajuan teknologi kejuruteraan zaman Mesir kuno dahulu.
Piramid-piramid yang ada semuanya dibina dengan bongkahan batu yang besar dan sangat berat. The Great Pyramid, iaitu piramid paling besar di dunia, dibina menggunakan 2.3 juta bongkah batu di mana ianya seberat 2.5 hingga 15 tan setiap satu. Mengikut ahli arkeologi, batu-batu tersebut telah diangkut daripada kawasan kuari yang terdekat. Bagaimanakah para pekerja mengangkut batu-batu yang sangat besar dan berat tersebut? Ianya masih lagi menjadi satu misteri. Di antara teori yang popular adalah penggunaan tanjakan, iaitu ramp yang diperbuat daripada kayu. Walau bagaimanapun, ianya tetap menjadi perdebatan memandangkan berat bongkahan batu yang sangat berat tidak memungkinkan kayu untuk dapat menampung berat batu tersebut. Terdapat banyak teori yang tersebar mengenai kedudukan piramid, terutamanya The Great Pyramid. Walau bagaimanapun, hampir kesemua teori ini sependapat mengatakan kedudukan piramid ini berpandukan kepada kedudukan bintang-bintang yang ada di langit. Mengikut kiraan, paksi utara selatan piramid berada di kedudukan 0.15 darjah daripada paksi sebenar utara selatan. Walau bagaimanapun, apa yang mengagumkan para saintis adalah pada zaman dahulu mereka masih lagi belum mempunyai penetapan paksi utara selatan seperti yang digunakan pada masa sekarang. Oleh itu, penentuan kedudukan piramid ini sudah tentulah memerlukan algoritma dan pengiraan yang kompleks berdasarkan kedudukan matahari dan bintang-bintang. Tahukah anda bahawa piramid sebenarnya mempunyai 8 bucu? Ramai daripada kita menganggap bahawa piramid mempunyai 4 bucu sahaja. Walau bagaimanapun, sekiranya diperhatikan daripada dekat, terdapat 4 bucu tambahan pada bahagian atas atau puncak piramid. Ciri-ciri ini terdapat pada semua piramid yang dibina pada zaman dahulu. Di antara pendapat popular mengenai 4 bucu pada bahagian atas piramid adalah ianya berfungsi untuk memberi sokongan dan memastikan kedudukan batu-batu yang membentuk piramid tersebut. Apapun teorinya, ketepatan susunan batu-batu yang membentuk piramid ini sesuatu yang sangat mengagumkan. Ahli arkeologi biasanya akan menemukan keranda Firaun dalam setiap piramid yang dibina. Apabila keranda Firaun Khufu ditemui dalam Great Pyramid, ianya menimbulkan banyak persoalan bagaimana keranda yang besar dan berat itu boleh dibawa masuk ke dalam piramid. Keranda yang dijumpai itu adalah seberat 3.57 tan. Antara teori yang popular mengenai keranda itu adalah ianya dibawa masuk ketika piramid tersebut masih lagi dalam pembinaan. Keranda tersebut yang dibina daripada bahan granit yang keras dan terdapat tanda lubang yang ditebuk padanya menimbulkan persoalan dalam kalangan saintis. Apakah alat yang digunakan untuk membuatnya? Adakah alat pertukangan biasa yang terbuat daripada kayu mampu menghasilkan perkara tersebut? Pada 2015, satu kajian pengesanan titik haba thermal scan telah menunjukkan sebahagian tempat pada Great Pyramid ini mempunyai titik haba yang lebih tinggi daripada bahagian lain. Terdapat pelbagai teori yang terhasil daripada penemuan ini. Ada saintis yang mendakwa kawasan yang dikesan mempunyai titik haba yang tinggi ini mempunyai satu lorong pada bahagian bawahnya yang menuju bilik rahsia. Beberapa ciri piramid yang dinyatakan di atas serta beberapa ciri lain yang ditemui padanya membuktikan bahawa pembinaan piramid sememangnya membuktikan kemajuan teknologi kejuruteraan pada zaman dahulu. Tanpa penemuan baru seperti alatan yang digunakan dan catatan purba mengenainya membuatkan teknologi kejuruteraan yang membina piramid masih menjadi misteri yang sukar dirungkaikan.
Sumbangan utama tamadun Mesir Purba kepada ketamadunan manusia adalah dalam seni bina, iaitu piramid. Pembinaan piramid bermula daripada ilham Imhotep, iaitu saintis, ahli fizik, arkitek dan penasihat penting kepada Firaun Djoser. Di tahun 3150 sebelum Masihi, beliau telah memperkenalkan teknik pembinaan bangunan dengan menggunakan batu bata. Beliau juga merupakan pengamal ilmu perubatan dan pengarang buku sains dan sastra. Pembinaan piramid menggambarkan kreativiti masyarakat Mesir Purba dalam bidang pembinaan, sehingga hari ini kejayaan mereka masih lagi dikagumi. Pencapaian Mesir Purba memang terselah dalam pembinaan, tetapi yang lebih utama lagi ialah kemajuan pendidikan serta penggunaan kertas. Pencapaian ini merupakan hasil kepandaian orang Mesir Purba mencipta kertas daripada pokok papirus yang banyak hidup di lembah Sungai Nil. Penciptaan kertas telah memudahkan penyimpanan dan meninggalkan kebergantungan pada kepingan batu bata untuk menyimpan segala khazanah bangsa. Tinggalan tamadun Mesir Purba kepada dunia kini adalah dalam bentuk rekod yang tertulis dan pahat dalam sistem tulisannya, iaitu tulisan hieroglif. Kerajaan Mesir Purba telah mewujudkan sistem pendidikan untuk kanak-kanak daripada keluarga atasan. Mereka diberikan pendidikan sejak dari umur yang rendah. Institusi pendidikan ini diuruskan oleh rumah ibadat dan diletakkan di bawah pentak kerajaan. Tujuan-tujuan penekanan terhadap pendidikan adalah untuk melahirkan para pegawai kerajaan, terutamanya jurutulis yang sempurna dan terlatih. Ilmu geometri, matematik dan sains diajar bagi melahirkan golongan terlatih yang boleh menguruskan hal ehwal pertanian, pengawalan air Sungai Nil serta pembinaan bangunan dan piramid. Mesir Purba yang maju dalam ilmu perubatan telah melahirkan pengamal perubatan. Mereka ini mendapat status yang tinggi dalam masyarakat Mesir Purba dan berkhidmat untuk Firaun dan juga masyarakat. Kemajuan bidang perubatan, terutamanya proses memamiakan mayat, berkait rapat dengan kepercayaan orang Mesir Purba. Tahap keilmuan dan kemahiran, terutamanya dalam bidang fizik, kimia, perubatan dan pembedahan, memberi sumbangan besar kepada perkembangan ilmu hinggalah hari ini. Keagungan tamadun Mesir Purba jelas bergantung pada pengawalan aliran air Sungai Nil yang menjadi nadi kepada tamadun Mesir Purba. Perkembangan ilmu matematik seperti algebra, geometri dan astronomi telah digunakan sepenuhnya dalam usaha orang Mesir Purba mengawal banjir Sungai Nil yang berlaku sekali dalam setahun. Pemerintah Mesir Purba telah berjaya mencipta sistem pengairan yang telah menukar kawasan padang pasir menjadi kawasan tanah pertanian yang subur. Semasa pemerintahan Firaun Senuseret III, beliau telah membina sebuah tembok pengairan sepanjang 123 km bagi menebus guna kawasan padang pasir dan membina terusan untuk mengalirkan tanah seluas 10,000 hektar. Pengetahuan dalam bidang astronomi dan matematik ini membolehkan orang Mesir Purba memperkenalkan sistem kalender 365 hari berdasarkan 12 bulan dalam setahun. Kegemilangan sesuatu tamadun itu tidak akan dapat dinikmati dan diketahui oleh generasi yang akan datang sekiranya masyarakat Mesir Purba tidak meninggalkan warisan serta khazanah bangsa mereka dikaji dan dipelajari. Tinggalan seperti bangunan, tulisan, dokumen serta bukti-bukti merupakan salah satu manifestasi kewujudan sebuah tamadun yang agung. Itulah tamadun Mesir Purba.